Saya Abdullah bin Haji Ahmad Badawi telah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur dengan segala daya upaya saya. Turut dipaparkan malam ini, bekas Perdana Menteri ucap terima kasih kepada negara dan rakyat. Pelbagai pihak bangga dengan pelantikan Datuk Seri Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi hari ini mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri kelima menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang berundur setelah menerajui negara selama 22 tahun. Pada majlis penuh istiadat dan diselubungi perasaan pilu, Datuk Seri Abdullah mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalul Lail di Istana Negara. Laporan lanjut bersama Azrinas Mazhar Hakim. Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Abdullah melangkah masuk ke Balai Rung Sri tepat jam 2.45 petang diiringi isteri masing-masing Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan Datin Sri Endun Mahmud. Ini diikuti keberangkatan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Istiadat pengundian surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan taat setia dan sumpah menyimpan rahsia dimulakan dengan Datuk Seri Abdullah membaca ikrar mengangkat sumpah setia dan menyimpan rahsia. Saya Abdullah bin Haji Ahmad Badawi setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpukan kepercayaan dan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaannya. Sumpah menyimpan rahsia. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi, saya Abdullah bin Haji Ahmad Badawi dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada sesiapa sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan diketahui oleh saya sebagai seorang Perdana Menteri kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sempurna kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agong. Majlis diteruskan dengan menandatangani keempat-empat surat cara pelantikan. Ia disaksikan Ketua Hakim Negara Tan Sri Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim sebagai saksi sebelum menyerahkannya kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsudin Osman. Sejurus selepas itu berlangsung majlis penganugerahan darjah kebesaran tertinggi negara kepada Dr. Mahathir dan isteri. Dr. Mahathir dianugerahkan darjah Sri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran Tun. Manakala Dr. Siti Hasmah pula menerima anugerah Sri Setia Mahkota Malaysia SSM yang juga membawa gelaran Tun. Ia kemudian disusuli dengan upacara mengambil gambar bersama anggota Kabinet, Ketua Menteri dan Menteri Besar serta ahli keluarga. Div-Div kehormat tidak melepaskan peluang untuk mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi serta menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tepat jam 3.10 petang tadi berlangsunglah sudah penyerahan kuasa secara rasmi kepada Perdana Menteri yang kelima, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Sesungguhnya pengorbanan Tun Dr. Mahathir Mohamad sepanjang 22 tahun memimpin negara tidak dapat diukur dan akan dikenang selama-lamanya dalam memartabatkan bangsa dan memperjuangkan agama serta negara. Azrinas Mazhar Hakim, TV3.
Di Putrajaya, Datuk Seri Abdullah secara rasmi mengambil alih tugas selaku Perdana Menteri daripada Tun Dr. Mahathir. Upacara penyerahan tugas berlangsung di tingkat 5 Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra. Laporannya bersama wartawan Hazran Muhammad. Upacara berlangsung dengan Tun Dr. Mahathir menyerahkan fail meja kepada Datuk Seri Abdullah sebagai tanda penyerahan tugas dan tanggungjawab sebagai Perdana Menteri. Ia disaksikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsudin Osman. Ini diikuti pertemuan tertutup Datuk Seri Abdullah dengan Tun Dr. Mahathir kira-kira setengah jam. Selesai pertemuan itu, Tun Dr. Mahathir turun ke tingkat 1 Pejabat Perdana Menteri untuk merakam waktu keluar pejabat tepat jam 5.09 petang. Ratusan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri serta Kementerian Keuangan berada di ruang legar untuk bersalaman serta mengucapkan selamat jalan kepada Tun Dr. Mahathir. Satu majlis ringkas doa selamat turut diadakan. Tanggal 31 Oktober 2003 menjadi satu lagi rakaman peristiwa penting bagi negara ini yang akan kekal dalam lipatan sejarah. Proses peralihan pucuk pimpinan kuasa daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dilihat sebagai satu kesinambungan Malaysia untuk mencapai segala wawasan negara. Hazran Muhammad, TV3. Dalam hari itu, selain menyuarakan keyakinan terhadap kesinambungan kepimpinan Datuk Seri Abdullah sebagai Perdana Menteri kelima, kalangan pemimpin di peringkat pusat dan negeri berharap proses peralihan kuasa yang dilihat hari ini akan menjadi sejarah dan tauladan terhadap generasi akan datang. Perdana Menteri yang baru. Kita sedih kerana Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir meninggalkan kita. Tapi dalam masa yang sama kita bergembira kerana proses pertukaran kuasa berjalan dengan baik dan licin. Dan inilah yang sesuatu yang patutnya dicatat dalam sejarah. Saya rasa bertuah kerana rakyat Malaysia tadi melihat yang bagaimana peralihan kuasa dibuat dalam satu keadaan aman dan damai. Ini adalah satu perkara yang kita tidak boleh ambil sambil lewa. Dan saya percaya seperti Datuk Seri Dr. Mahathir, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi akan memberi penghormatan yang tinggi kepada wanita dan keluarga di negara ini. MCA dan juga masyarakat Cina dan juga saya selaku anggota pentadbiran menaruh keyakinan yang penuh terhadap kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri yang baru. Beliau sangat berwibawa, sangat berpengalaman, mempunyai falsafah hidup dan juga falsafah politik yang sangat baik yang sesuai untuk masyarakat majmuk di Malaysia, iaitu berbilang bangsa. Jadi kami semua. Antara yang turut gembira dengan pelantikan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri ialah ibunya Datuk Khailan Hassan. Beliau yang berada di Kepala Batas Pulau Pinang mengikuti majlis penting itu menerusi siaran langsung TV3. Bersyukur dengan pelantikan anaknya sebagai Perdana Menteri, Datuk Khailan berharap Datuk Seri Abdullah memikul tanggungjawab sebaik mungkin demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Sedih, tapi keadaan sedih itu adalah juga gembira lah dah jadi. Tapi kita serahlah kepada Tuhan, kita janganlah berbangga-bangga sangat. Ikutlah macam mana yang Tuhan buat, boleh kita terima. Sementara itu, ketika diwawancara untuk program khas TV3 baru-baru ini, Datuk Khailan turut memberikan nasihat ikhlas seorang ibu kepada anaknya. Nasihat saya tak ada apalah. Orang kata, kerjalah baik-baik, jangan berbangga-bangga sangat. Kesianlah pandanglah orang bawah ni. Buatlah elok-elok. Jangan jadi kerja ni orang kata, oh kita ni dah nak atas semua, tak ingat ke orang bawah. Tak maulah macam tu, baik-baik kata jangan bergaduh-gaduh. Ditanya kemungkinan Datuk Seri Abdullah terpaksa menghabiskan lebih banyak masa untuk tugas barunya itu dan jarang dapat bertemunya di kampung, Datuk Khailan berkata beliau rela walaupun akan sentiasa merindui anak sulungnya itu. Masa tu masa lah, tapi ingat kita ni ibu dengan anak ni, siapa ada anak tahulah. Tapi ingat ke negara lebih guna lagi daripada kita. Silalah negara, ambil lah. Pelantikan Datuk Seri Abdullah turut mendapat pujian Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dan pemimpin parti pembangkang. Dan apa yang saya harapkan ialah bahawa Pak La akan meneruskan usaha ini untuk membawa tahap perpaduan ini kepada satu peringkat yang itu lebih itu menarik.
Saya rasa latar belakang beliau dalam pelbagai jabatan dari segi luar negeri, pertahanan dan juga kementerian beliau sendiri. Artinya dia dapat menguruskan perkara dengan lebih baik dalam latar belakang yang dia ada ni. Kita mengharapkan dia dapat membawa perpaduan di kalangan orang Melayu dan orang Islam di negara ini. Kerana perpaduan di kalangan orang Melayu dan orang Islam akan membawa kestabilan yang lebih baik pada negara lah. Harapannya supaya Malaysia dalam keadaan lebih baik daripada biasa, khususnya mengenai perbankan. Saya ingat dia bersedia. Dia bersedia, ya. Dia bersedia bagi saya lah, dia bersedia. Cuma saya berharaplah dia boleh mengkaji bukan dari segi pendidikan, dari segi ekonomi. Macam mana kita boleh itu mencari bahagian-bahagian dan bidang-bidang di dalam ekonomi dunia ini, dan muncul sebagai negara yang maju. Upacara bersejarah di Istana Negara dan Putrajaya yang disiarkan secara langsung oleh TV3 turut diikuti oleh orang ramai di seluruh negara. Dalam suasana sedih dan gembira, mereka tidak mahu ketinggalan menyaksikan penyerahan tugas Tun Dr. Mahathir kepada Datuk Seri Abdullah. Ramai yang ditemui menaruh harapan tinggi terhadap Perdana Menteri. Pak Lah mungkin dapat menenangi berbagai-bagai masalah dalam negeri dan luar negeri. Sebab Pak Lah ni pun lama dalam kabinet daripada Tun Hussein On lagi jadi Perdana Menteri kan. Jadi saya pendapat Pak Lah mungkin dapat memajukan negara dan memakmurkan negara. Saya berasa bangga seorang lagi pemimpin dari utara jadi Perdana Menteri kita, iaitu Pak Lah lah. Saya harap dia boleh jaga rakyat dengan baik lagi lah. Saya yakin dan percaya bahawa kepimpinan yang akan datang, yang akan diterajui oleh Pak Lah sendiri, yang mana yang telah dipilih oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir adalah merupakan kepimpinan yang baik. InsyaAllah kami akan bagi sokongan yang padu pada Pak Lah. Pada hari terakhir khidmatnya sebagai Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyokong beliau sepanjang 22 tahun memimpin negara. Bercakap dalam sidang media di Putrajaya, Tun Dr. Mahathir berkata, dengan sokongan itu beliau berjaya mengatasi pelbagai rintangan sepanjang menerajui kerajaan. Saya berhajat untuk mengucap terima kasih kepada semua pihak, rakyat dan pegawai-pegawai kerajaan dan anggota-anggota kabinet serta juga ahli-ahli parti politik yang telah memberi kerjasama kepada saya selama 22 tahun saya menjadi Perdana Menteri. Walaupun saya terpaksa menghadapi beberapa masalah, tetapi semua masalah dapat diatasi akhirnya. Beliau amat terharu menerima kesemua surat dan ucapan terima kasih dan penghargaan kerana sumbangan beliau kepada negara. Ditanya perasaannya menjelang beberapa jam sahaja sebelum menyerahkan tugas kepada Datuk Seri Abdullah, beliau berkata merasa lega kerana beban kini dipindahkan dari bahunya. Sepanjang sidang media itu, Tun Dr. Mahathir kelihatan tenang walaupun ada kalanya beliau nampaknya cuba mengawal perasaan. Turut hadir Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Ditanya bagaimana beliau dapat mengawal perasaannya semasa berdepan dengan pelbagai keadaan yang sukar, Tun Dr. Mahathir berkata, walaupun tenang, otak beliau sentiasa berputar. Semua usaha ini memberi kepuasan kepada hati saya kerana inilah balasan yang lebih besar daripada apa-apa yang lain, iaitu penghargaan yang diberi dan ucapan terima kasih yang disampaikan. Tun Dr. Mahathir akan melepas keluar negara esok untuk bercuti. Sebaik sahaja sidang media berakhir, Tun Dr. Mahathir menjadi tumpuan wartawan untuk mendapatkan tanda tangannya serta bergambar kenang-kenangan. Bukit Bendera, feri dan nasi kandar. Apa istimewanya? Jawapannya seketika nanti.
Ajaran sesat aurat Ismailiyah yang cuba dihidupkan semula di Kedah juga dikesan cuba diaktifkan di Perak 2 tahun lalu. Bagaimanapun hasil kerjasama polis dan Jabatan Agama Islam Perak, ajaran kumpulan itu berjaya dibendung. Menurut Ketua Polis Perak, Datuk Aminuddin Mbi, ajaran aurat Ismailiyah dikesan cuba dihidupkan di Pulau Pangkor pada tahun 2001. Kumpulan ajaran sesat itu akhirnya berkubur begitu sahaja setelah polis dan Jabatan Agama Islam Negeri mengawasi dan memantau aktiviti mereka. Antara ajaran salah kumpulan itu, mereka hanya berpuasa dengan tidak memakan benda berdarah. Dan pihak polis khususnya dengan pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perak berhubung rapat dan sentiasa menjalankan pemantauan mengenai kegiatan-kegiatan yang berunsur kegiatan ajaran sesat atau yang menyalahi mana-mana undang-undang atau mengganggu gugat keselamatan yang boleh mengganggu gugat keselamatan negara. Semalam, Buletin Utama melaporkan mengenai cubaan menghidupkan semula ajaran aurat Ismailiyah di Sik Kedah. Ajaran itu diharamkan pada 1979 kerana amalan mereka bercanggah dengan ajaran Islam. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan Tan Sri Isa Samad menafikan kononnya ajaran aurat Ismailiyah sudah berkembang ke negeri itu. Memang ada ajaran-ajaran sesat yang menyeleweng, adalah beberapa tahun yang lalu. Sebahagiannya telah kita selesai. Sebahagiannya bukan disebabkan ajaran agama tetapi kepercayaan. Untuk yang terakhir sekali ialah mereka yang muja wang. Itu pun dalam setahun atau 2 tahun yang lalu. Pasaran simen negara dijangka meningkat lagi. Laporannya dalam segmen Detik Niaga bersama Azmi Aziz. Salam sejahtera. Pengeluar beg simen utama negara Century Bond Berhad, Senbond, menjangkakan peningkatan jualan sebanyak 15 juta ringgit setahun menerusi usaha sama dengan Simen Industri Malaysia Berhad, SIMA. Menurut Pengerusi Senbond, Datuk Seri Megat Najmuddin Megat Has, usaha sama di bawah satu entiti yang dikenali sebagai Prestige Package Sdn Berhad itu akan meningkatkan kapasiti pengeluaran daripada 7 kepada 11 juta beg simen sebulan. Menurut Datuk Seri Megat Najmuddin, pertambahan kapasiti dan nilai jualan itu adalah hasil usaha sama Senbond dengan anak syarikat SIMA iaitu Perlis Paper Products Sdn Berhad PPP. Tambah beliau, pengambil alihan 70% syarikat pembungkusan simen itu merupakan satu situasi menang-menang buat SIMA yang mahu memberikan tumpuan kepada perniagaan terasnya. Perjanjian usaha sama itu dimeterai kedua syarikat pagi tadi. Pengarah eksekutif Senbond, Billy Tan, berkata kilang pembungkusan simen milik syarikat itu di Vietnam dijangka siap pada suku ketiga 2004. Kilang yang membabitkan pelaburan 5.5 juta ringgit itu dijangka mengeluarkan 2.5 juta beg simen sebulan. Senbond yang kini menguasai pasaran 60% mensasarkan perolehan sebanyak 110 juta ringgit untuk tahun kewangan 2004. Senbond membekalkan beg simen kepada beberapa syarikat tempatan iaitu YTL Simen, Perak Hanjung Sdn Berhad dan Lafarge Melayan Simen Berhad. AirAsia Sdn Berhad akan memulakan perkhidmatan dari lapangan terbang Sultan Ismail Senai Johor ke 5 destinasi domestik bermula 3 Disember ini. Menurut pengerusinya, Datuk Pahamin A. Rajab, Johor Bahru akan diperuntukkan dengan 4 pesawat sambil berperanan selaku pusat sehenti kedua bagi AirAsia selepas lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. 5 destinasi awal domestik berkenaan ialah Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Kuching, Langkawi dan Pulau Pinang. Penerbangan harian untuk setiap destinasi itu disertakan dengan tambang serendah RM19.99 ke Kuala Lumpur dan daripada RM89.99 ke Kota Kinabalu. Pada tarikh yang sama, AirAsia akan memulakan laluan Kuching Kota Kinabalu dengan tambang serendah RM49.99. Menurut Datuk Pahamin, AirAsia dijangka membelanjakan sejumlah RM3 juta setahun untuk tujuan penyelenggaraan dan tenaga kerja di Senai. AirAsia katanya mengunjurkan jumlah penumpangnya akan meningkat kira-kira 250,000 orang setahun menerusi pengenalan perkhidmatan ke Johor baru ini. Datuk Pahamin tidak menolak kemungkinan Senai akan menjadi pusat sehenti antarabangsa AirAsia berikutan kos pengendaliannya yang 70% lebih murah daripada lapangan terbang Changi di Singapura. Indeks komposit Bursa Saham Kuala Lumpur BSKL mencecah paras tertinggi dalam tempoh 18 bulan semasa ditutup petang tadi. Kenaikan 5.05 mata kepada 817.12 mata
menurut penganalisis mengesahkan keyakinan pelabur dan komuniti perniagaan terhadap Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri baru. Penganalisis pasaran juga mengaitkan prestasi memberansangkan BSKL dengan prospek pertumbuhan ekonomi negara yang positif. Dengan itu sekian laporan dari Niaga, kembali bersama Noliza untuk laporan selanjutnya. Bukit Bendera, Feri dan Nasi Kandar, 3 keistimewaan yang hanya boleh ditemui di destinasi Kembara Bersama Plus minggu ini. Negeri yang mendapat julukan Pulau Mutiara ini ibarat sebuah pulau peranginan yang menyediakan pengunjung dengan 1001 aktiviti yang boleh meninggalkan memori indah. Ikuti pengembaraan Previ Triana ke Pulau Pinang. Segmen Tajaan Kembara Bersama Plus, paparan menarik di Buletin Utama TV3. Minggu ini, Kembara Bersama Plus membawa anda menjelajah destinasi-destinasi menarik di Pulau Pinang selain jejak warisan yang kami paparkan minggu lepas. Pastinya, Kompleks Tun Abdul Razak atau KOMTA menjadi perhatian memandangkan ia merupakan satu-satunya bangunan tertinggi di Bandaraya Georgetown. Malah perkataan sesat hampir tiada dalam kamus pemandu tempatan kerana KOMTA sentiasa menjadi panduan perjalanan. Mercu tanda setinggi 65 tingkat ini yang siap didirikan pada Januari 1987 kini menempatkan pusat memberi belah dan pejabat kerajaan negeri. Dari Bandaraya Georgetown, pergerakan ke destinasi-destinasi menarik tidak terlalu jauh dan salah satu destinasi yang perlu anda kunjungi ialah Bukit Bendera. Tidak lengkap kunjungan anda ke Pulau Mutiara sekiranya anda tidak singgah ke kawasan peranginan tanah tinggi tertua negara iaitu Bukit Bendera. Ada 2 cara untuk sampai ke puncak, sama ada berjalan di trek yang disediakan ataupun menaiki kereta kabel ini. Kereta kabel ini telah beroperasi naik dan turun bukit berketinggian 830 meter dari aras laut ini sejak tahun 1923 lagi. Anda memerlukan masa selama 30 minit untuk sampai ke puncak. Tidak seperti pusat peranginan tanah tinggi lain, Bukit Bendera sekadar menghidangkan pengunjung ruang berehat dalam suasana nyaman dan segar. Walaupun cuaca di sini agak dingin, namun anda pastinya berpeluh sekiranya mencuba titian silara ini. Terletak kira-kira 800 kaki di atas paras laut di kawasan tanah tinggi di Teluk Bahang ialah ladang buah-buahan tropika. Ladang seluas 25 ekar ini hari ini menghimpunkan lebih 200 spesies buah-buahan yang berbeza. Selain spesies tempatan, buah-buahan dari Amerika Selatan, Afrika, India, Timur Tengah dan Caribbean juga ditanam di sini. Pelancong bukan sahaja dibawa melihat pokok-pokok buah yang terdapat di sini, mereka juga berpeluang merasai keenakan pelbagai jenis buah dan jus buah-buahan. Taman rama-rama ini merupakan taman rama-rama tropika yang pertama dan terbesar di dunia. Terdapat hampir 4,000 rama-rama daripada 100 spesies berbeza berterbangan bebas di kurungan ini dalam suatu masa. Paling menarik menyusuri lorong-lorong ini sambil ditemani rama-rama yang berterbangan. Turut ditempatkan di sini kolam ikan, zoo mini, muzium serangga, galeri seni lukisan dan artifak. Penat berjalan berhenti sebentar di pantai Batu Feringgi.
Dan untuk bermalam, Penang Mutiara Beach Resort di Teluk Bahang sentiasa menanti kedatangan anda. Well, of course, there are two things. One of the things we must say, Mutiara Beach Resort Penang is located, of course, in the best place in Penang. Actually, Teluk Bahang, as it's called, as you know, it's designated as the ecological belt of Penang. So that's one of the important aspects. The hinterland, like the rainforest, we have the butterfly farm, we have the fruit farm. So we have attractions surrounding us. Alang-alang berada di Batu Feringgi, jengah-jengahlah pasar malam atau night market di sepanjang jalan ini. Pelbagai barangan dari pakaian hinggalah ke cenderahati, semuanya boleh didapati di sini. Dan sebelum berlepas pulang, jangan lepaskan peluang menjamah makanan popular di negeri ini, nasi kandar dan laksa Pulau Pinang. Untuk meninggalkan Pulau Pinang, anda ada dua pilihan, melalui jambatan ataupun menaiki sistem pengangkutan yang menjadi trademark Pulau Mutiara, iaitu feri. Selamat mengembara. Segmen Tajaan Kembara bersama Plus. Paparan menarik di Buletin Utama TV3. Bila kita berpuasa, maka inilah latihan untuk kita supaya jangan kita berkata sesuatu yang tidak baik. Maka dengan itu Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata perkara-perkara yang baik, dan juga kalau tidak mereka berkata, ya sesungguhnya mereka lebih baik diam daripada mereka berkata-kata sesuatu yang tidak berfaedah. Maka sesungguhnya puasa itu dapat menahan lidah ataupun dosa lidah kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Segmen luar negara bersama Kamarudin Mapeh. Capitol Hill gempar, Dewan Perwakilan diarah tutup. Ketahui kenapa sebentar nanti. Menyusul nanti lagi mercun dan bunga api dirampas menjelang musim perayaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Konsulat Amerika Syarikat di Baghdad mengeluarkan amaran kepada rakyatnya khabar angin tentang ancaman baru serangan hujung minggu ini. Kawalan keselamatan digesa dipertingkatkan dan konsulat akan dibuka untuk sebarang khidmat kecemasan. Lewat semalam, Baghdad digegarkan dengan satu lagi letupan mengorbankan sekurang-kurangnya 2 rakyat tempatan. Letupan turut mencetuskan kebakaran di sebuah bangunan lama. Mangsa yang terkorban termasuk seorang peniaga teh yang memiliki gerai tidak jauh dari bangunan berkenaan. Sekurang-kurangnya 4 yang lain cedera. Menurut polis, bahan letupan dipercayai TNT yang diisi dalam sebuah kotak meletup di sebelah kedai percetakan yang terletak dekat persimpangan antara Jalan Rashid dan Jalan Al-Mutanabi. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat awal hari ini meluluskan rang undang-undang yang memperuntukkan $87.5 bilion bagi pendudukan dan pembinaan semula Iraq. Ia dianggap kemenangan besar bagi Presiden George W. Bush. Dewan mengadakan undian sejurus selepas tengah malam dengan keputusan 298 menyokong, 121 menentang. Rang undang-undang itu memberi Bush laluan untuk menggunakan $65 bilion bagi keperluan ketenteraan di Iraq dan Afghanistan. Penggubal undang-undang bagaimanapun memotong peruntukan dituntut Bush untuk projek pembangunan semula Iraq daripada $20.3 bilion kepada $18.6 bilion. Perkembangan terbaru ini membangkitkan kebimbangan di kalangan rata-rata penggubal undang-undang bukan sahaja dari parti lawan, Demokrat, bahkan anggota parti pemerintah, Republikan. Wakil Republikan dari Tennessee, Zach Wamp, umpamanya lebih suka jika peruntukan itu diterjemahkan dalam bentuk pinjaman, bimbang implikasinya terhadap ekonomi Amerika Syarikat. Beberapa jam sebelum itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat diarah tutup berikutan laporan ada yang menceroboh masuk bangunan pejabat Kongres berdekatan. 2 kaki tangan kompleks kerajaan berkenaan dipertanggungjawabkan terhadap insiden itu. Penghuni Capitol Hill cemas seketika. Anggota pasukan SWAT dikejarkan ke bangunan terbabit. Polis juga memantau dari luar.
Pasukan bersenjata memeriksa bangunan pejabat Dewan Canon dari bilik ke bilik bagi mengesan dipercayai selaras napang yang dimiliki seorang lelaki yang menceroboh sejurus sebelum kemasukan 2 orang wanita. Lebih sejam kemudian barulah pasukan keselamatan sedar 2 wanita terbabit yang sebenarnya mencetuskan huru-hara itu. The item that was brought in by the females. I don't think they had any ill intent. They had their Halloween costumes in preparation for parties tonight and tomorrow, and I just don't think we're thinking clearly through this. Insan paling tua di dunia, warga Jepun Kamato Hongo meninggal dunia hari ini. Demikian dimaklumkan cucunya Tsuyoshi Kurauchi, 47 tahun kepada AFP. Wanita berusia 116 tahun itu menghembuskan nafasnya yang terakhir di Hospital Kagoshima. Butir kematian Hongo masih belum didedahkan. Hongo dilahirkan pada 16 September 1887 dan menetap di Kagoshima City. Utara Jepun digegarkan dengan satu lagi siri gempa bumi sekuat 6.8 pada skala Richter. Kejadian berlaku jam 10.06 pagi waktu tempatan. Fokusnya 30 km di bawah permukaan luar pantai wilayah Fukushima, timur laut Jepun. Gegaran dapat dirasai hingga ke Tokyo. Serentak itu, agensi cuaca Jepun mengisytiharkan amaran tsunami bagi wilayah Miyagi. Amaran itu bagaimanapun ditarik balik sejam kemudian. Setakat ini, tiada kemusnahan atau kerosakan teruk dilaporkan seperti mana gempa bumi lewat September lalu berukuran 8 pada skala Richter yang menyebabkan loji penapisan minyak terbakar dan mencederakan hampir 600 orang. Sekian segmen luar negara, perkembangan sukan menyusul. Andy Roddick, kini pemain nombor 1 dunia. Laporannya bersama Faisal Ismail dalam segmen sukan. Biar apa jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield. Mutu bola sepak Malaysia kini terumbang-ambing. Gagah di tempat sendiri tetapi lesu di tempat lawan. Di manakah silapnya? Apakah punca bola sepak negara semakin merosot? A. Kelemahan jurulatih dan pengurusan. B. Sikap pemain yang sambil lewa. Atau C. Pasukan lain lebih komited. Cara menjawab type BU space undi space jawapan anda. Kemudian hantarkan SMS anda ke 39777. Hadiah menarik menanti anda yang memberikan komen bernas berdasarkan topik hari ini. Salam sejahtera. Pasangan negara Chung Tan Fook dan Lee Wan Wah mencipta kejutan terbesar pada kejohanan berstatus 6 bintang badminton terbuka Hong Kong. Mereka layak ke separuh akhir apabila melepaskan gandingan nombor 1 dunia dari Korea Ha Tae-kwon dan Kim Dong-moon petang tadi. Tewasnya pertama, tumpuan Tan Fook dan Wan Wah nyata tidak terjejas. Mereka mengheret saingan ke set penentuan apabila menang set kedua 15-9. Set penentuan paling mendebarkan, namun Tan Fook dan Wan Wah memastikan tepat ke separuh akhir apabila menang 17-14. Kejayaan menumbangkan pasangan nombor 1 dunia itu pencapaian terbesar Tan Fook dan Wan Wah sejak kembali dari kecederaan tahun lalu. Paling penting, kejayaan ini mencerahkan lagi peluang mereka beraksi pada Sukan Olimpik tahun depan kerana terbuka Hong Kong menawarkan kutipan mata tinggi. Pada separuh akhir petang esok, Tan Fook dan Wan Wah berdepan satu lagi pasangan handalan dunia, Jens Eriksen dan Martin Lundgaard dari Denmark.
Sukan SEA di Vietnam di Disember ini sekali lagi menghimpunkan atlet-atlet negara memburu kilauan emas. Namun Tamasha Dewi tahunan itu bukanlah sasaran utama Malaysia lagi. Agenda sukan negara kini lebih luas skupnya, lari daripada gelaran jagoan Asia Tenggara. Menurut Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Wira Mazlan Ahmad, masih ada kejayaan yang belum dikecapi oleh atlet negara, terutama menerusi pembentangan rangka rancangan jangka panjang ketiga RRJP dalam rancangan Malaysia ke-8 untuk melahirkan atlet bertaraf dunia. Bahawa yang paling penting kepada semua atlet ialah untuk membuktikan kepada negara kebolehan masing-masing. Yang lain itu tidak penting. Tambah beliau, yang penting kini pemilihan atlet yang benar-benar berkemampuan. Selain itu, mengenal pasti acara sukan yang mampu memberi kejayaan buat atlet kebangsaan. Ini termasuk pemilihan jurulatih dan program luar negara mantap untuk melahirkan atlet bertaraf dunia. Cemerlang pada saingan serantau, Malaysia kini berusaha keras untuk mencipta sejarah memenangi pingat emas pertama Sukan Olimpik. Liga Malaysia tahun depan pasti menjadi tumpuan dengan beberapa pasukan semakin giat memantapkan persiapan. Majlis Perbandaran Petaling Jaya MPPJ turut mengorak langkah awal menghantar jurulatihnya Dollah Saleh mengikuti kursus jurulatih lesen A di Bangkok, Thailand. Bagi Dollah peluang mendalami ilmu kejurulatihan, kesempatan untuknya memantapkan penampilan MPPJ musim depan. Apatah lagi penampilan MPPJ musim depan pasti mendapat perhatian lawan selaku juara Piala Malaysia. Memang saya rasa memang saya akan harapilah sebab disebabkan pihak-pihak lain begitu mengharapkan pasukan MPPJ dapat mengekalkan prestasi untuk tahun depan. Khusus kejurulatihan kelas E di Bangkok, anjuran Persatuan Bola Sepak Thailand bermula esok hingga 30 November depan. Beralih ke tenis, ada perubahan pada kedudukan pemain nombor 1 dunia. Kini bukan lagi milik Juan Carlos Ferrero tetapi Andy Roddick. Kejohanan Paris Masters, Roddick antara yang ke peringkat suku akhir. Impian Ferrero untuk memenangi Paris Masters selepas terbuka Perancis pada Jun lalu terpaksa ditangguhkan. Pengalamannya kali ini sungguh mengerikan. Ferrero kalah ketika pada pusingan ketiga, tunduk 7-5, 7-5 kepada Yuri Novak, pemain pilihan ke-14 dari Republik Czech. Malah status Ferrero sebagai pemain nombor 1 dunia turut tergadai. Kini milik Andy Roddick yang mengalahkan Tommy Robredo 6-3, 6-4. Sekaligus Roddick ialah pemain ke-6 dari Amerika Syarikat menduduki senarai pemain nombor 1 dunia sejak ia mula diperkenalkan pada 1973. Kita ke bola sepak Liga Apertura Argentina. Kedudukan Boca Juniors di tangga teratas semakin dihampiri Quilmes. Boca masih dengan 27 mata manakala Quilmes 24. Perlawanan ke-12 Liga rekod bersih Boca akhirnya terpadam tunduk 1-0 kepada Newell's Old Boys. Untuk perlawanan ke-12 Liga Apertura, Boca ke Rosario bertemu Newell's Old Boys. Kalau biasanya keadaan agak mudah buat tonggak depan Boca, tetapi kali ini ia milik tuan rumah. Berpunca satu sepakan percuma pada minit ke-29, Newell's memecah kebuntuan menerusi gol Walter Silvani. Bagi Boca biarpun turut mendapat peluang, percubaan Rolando Schiavi pula diselamatkan di atas garisan gol. Boca akhirnya terpaksa menerima hakikat tewas apabila percubaan menerusi Matthias Donet pada babak kedua dinafikan penjaga gol Newell's, Luciano Palos. Pertemuan Quilmes Gimnasia La Plata saingan agak terbatas di bahagian tengah. Kedua-dua pasukan terus terikat tanpa gol sehinggalah minit ke-66. Danilo Gerla akhirnya menemui gol apabila bola berpunca dari satu sepakan percuma terkena pemain lain dan terus ke kakinya. Kemenangan Quilmes mungkin lebih besar jika pengadil membenarkan mereka untuk memperolehi sepakan penalti. Apapun, satu gol sudah memadai. Quilmes kini melonjak di tangga kedua Liga dan hanya 3 mata di belakang pendahulu Boca Juniors. Dalam perkembangan lain, pendahulu Liga Perdana Inggeris Arsenal didenda £175,000 kerana gagal mengawal sikap pemain ketika pertemuan dengan Manchester United di Old Trafford 21 September lalu. Tidak cukup dengan itu, FA England turut mengenakan hukuman denda dan penggantungan terhadap 4 pemain Arsenal terbabit. Laurent Bissan dan Martin Keown masing-masing dituduh melakukan keganasan dan salah laku. Laurent digantung 4 permainan dan denda £40,000. Keown 3 permainan dan £20,000. Manakala ketua pasukan Patrick Vieira dan Ray Parlour dituduh atas salah laku. Kedua-duanya digantung 1 permainan dengan tambahan denda £20,000 ke atas Vieira dan £10,000 ke atas Parlour. Hukuman ini adalah kedua tertinggi
selepas 1.5 juta pound dikenakan ke atas Tottenham Hotspur pada 1994. Sekian saya masukkan, Noliza akan muncul lagi seketika nanti. Salam hormat dan selamat malam. Selamatkah pantai timur Sabah? Akibat lambat kahwin. Wahida, pop atau nasyid? Bersama saya Wahida di dalam buletin utama Sabtu ini di TV3. 3 lelaki ditangkap manakala ratusan kotak berisi mercun dan bunga api yang disembunyikan di sebuah rumah teres di Klang dirampas oleh Kastam Diraja Selangor lewat malam semalam. Pengarahnya Datuk Wazir Muaz berkata rampasan bernilai kira-kira RM300,000 termasuk cukai itu merupakan kes pertama dan terbesar dilakukan pihaknya membabitkan premis kediaman. Serbuan dilakukan kira-kira jam 10.30 malam di kawasan perumahan Batu Belah Klang. Sepasukan 20 pegawai dan anggota dari bahagian pencegahan diketuai Datuk Wazir sendiri menyerbu rumah terbabit setelah mendapat maklumat orang ramai. Mercun dan bunga api terbabit ditemui di dalam 2 bilik berasingan di dalam rumah ini. Ketiga-tiga lelaki berusia antara 20 dan 50 tahun ini ditahan bagi membantu siasatan untuk mengenal pasti pengimport sebenar. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 135 Akta Kastam 1967 dan sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga 20 kali nilai barangan atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sistem televisyen Malaysia Berhad TV3 dengan kerjasama Kerajaan Negeri Pahang akan menganjurkan program berbuka puasa bersama anak yatim dan golongan kurang upaya sempena pelancaran Bazar Ramadan peringkat negeri 8 November ini. Majlis yang akan berlangsung di tapak Bazar Ramadan Jalan Mahkota Kuantan itu akan turut diserikan dengan kehadiran personaliti TV3 dan persembahan kumpulan nasyid dari Ibu Negara. Menurut Exko Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Pahang, Datuk Maznah Mazlan, 200 anak yatim dan 100 orang kurang upaya akan menerima sumbangan hari raya daripada TV3 dan Kerajaan Negeri Pahang pada majlis itu nanti. Di samping itu, upacara mengacau 5 kawah nasib manis atau wajik juga akan diadakan sempena program berkenaan di pekarangan Masjid Sultan Ahmad Shah Kuantan. Datuk Maznah ditemui selepas meninjau tapak program berkenaan bersama Pengurus Besar Komunikasi Korporat TV3 Alia Jali di Kuantan. Saya Abdullah Kita bin imbas Haji tajuk Ahmad utama. Setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur dengan segala daya upaya saya. Sudahkah anda membuat perancangan bercuti? Pergilah melancong. Visual sekitar detik terakhir Tun Dr. Mahathir di pejabat beliau di Putrajaya petang tadi mengakhiri buletin utama malam ini. Dengan itu, selamat malam dan salam bahagia.